dah kepada kelas kita untuk tengah hari ni. Okey, jadi cikgu mulakan kelas kita ni dengan minta maaf lah. Cikgu minta maaf lah kepada semua sebab hari Khamis. Cikgu tahu dah ready. Sebenarnya kan lah, masa tu cikgu memang dah ready dah. Cikgu dah depan laptop dah. Ada yang kawan kamu masuk bagi salam kat cikgu. Cikgu terlupa namanya. Time cikgu nak jawab tu tiba-tiba, Afiq ke bagi salam kat cikgu hari tu? Bukan kawan. Bukan? Cikgu lupa namanya Afiq juga rasanya. Okey. Cikgu masuk awal 15 minit, lepas tu diorang dah masuk, cikgu approve. Tiba-tiba jadi. Itulah kita cakap kalau dalam dunia ni, kalau kita bergerak dengan kita contohlah kalau kita target SPM kita 5A kan. Okey, bila kamu dapat 5A, okey itu perancangan kamu. Tapi kalau kamu dapat selain 5A, tu perancangan Allah. Okey. Jadi kepada semua orang, cikgu dah nak mulakan dah kelas kita. Cikgu tak boleh nak tunggu lama-lama. Sekarang dah pukul 12.35. Cikgu harap masing-masing dalam keadaan sedialah nak belajar. Dah sedia ke belum nak belajar ni? Nak dengar suara sikit? Dah. Dah. Okey. Macam ni Okey, jadi yang belum buka kamera boleh teruskan buka kamera. Jadi hari ni kita akan sambung balik kita punya sukatan kecenderungan memusat iaitu bab 12. Bab second last lah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan proceed kepada kita punya kelas. Sebelum cikgu nak proceed, cikgu nak dengar suara. Cikgu nak dengar suara. Suara cikgu jelas ke? Suara cikgu? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan mula share screen lah. Okey, kita akan proceed kepada kelas kita yang keempat. Okey, jadi mula-mula ni cikgu intro dulu lah. Dalam sukatan kecenderungan memusat ni, bendanya senang je. Dia ada 3 benda je yang kamu kena tahu. Tak kisahlah kamu belajar in English, ambil DLP ataupun dalam bahasa Melayu. Tak kisah. Sebab 3 benda ni kalau dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu pun lebih kurang. Kalau cikgu bercakap tentang mode, kalau bahasa Inggeris dia ada tambah E belakang, mode. Kalau cikgu cakap median, bahasa Melayu median, bahasa Inggeris pun median. Kalau cikgu cakap mean dekat sini mean. Okey, jadi dekat sini dalam bab 12 ni adalah yang paling penting. Sebelum kamu masuk je periksa, kamu kena tahu tiga benda tu. Yang pertama mode. Mode adalah kekerapan yang paling tinggi. Kekerapan tertinggi. Okey. Kemudian kita pergi kepada nilai median. Nilai median ni dia terbahagi kepada 2. Sabar. Sebelum tu cikgu terang dulu median tu apa. Median adalah titik tengah. Titik tengah sesuatu data. Titik tengah data. Jadi nak cari nilai median ni asing-asing tau. Kalau kita tiada kekerapan, kalau dia tiada kekerapan, apa maksud tiada kekerapan? Maksudnya dia bagi data je. Dia bagi data je. Dia tak bagi pun bahagian yang bercakap tentang kekerapan. Cara dia lain. Kalau dia bagi ada kekerapan, maksudnya dia ada data dan kekerapan. Dia bagi 2. Data dan kekerapan. Ada 2. Jadi bila dia ada 2 dekat situ, cara dia lain. Dekat sini nombor 1 cara dia lain, nombor 2 cara dia lain. Okey, cikgu proceed pula kepada nilai mean ataupun disebut mean ni tak ramai orang kenal. Mean ni adalah purata. Purata. Kamu kalau dalam kelas, kalau kita nak tahu markah exam kita tak susun ikut markah matematik. Kita tak susun ikut markah sains je. Jadi contohlah kamu ambil banyak subjek dalam kelas kan.
Jadi kamu ambil dalam contoh 5 subjek. Matematik, Sains, BM, BI, Bahasa Arab. Okey, Barab orang panggil, Barab. Okey, Bahasa Arab kita tinggi, Matematik kita tinggi, Sains kita rendah, BM kita 75, BI kita 65. Okey, jadi dekat sini kita nak susun kelas, susun dalam kelas kan, lepas periksa kan kita nak tahu kedudukan nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Kita bukannya ikut markah mat kita. Mat kita 70 yang paling tinggi. Kita nombor 1 dalam kelas. Tak. Kita kalau kita nak susun kita punya markah dalam kelas, lepas periksa, kita buat purata. 60 tambah 70 tambah 40 tambah 75 tambah 65 bahagi 5 kalau ambil 5 subjek. Itu purata. Jadi, untuk purata sama macam median. Kalau untuk purata, kalau dia tiada kekerapan, lain cara dia. Kalau dia ada kekerapan, lain cara dia. Cumanya dekat sini min adalah dia pakai formula. Kita pakai formula dekat sini. Ini sahaja dalam bab ni. Yang ni pun semua cikgu dah terangkan dalam kelas kita kelas lepas. Okey. Jadi, untuk cari nilai mod semua dah boleh ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Semua dah boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Untuk cari nilai median, semua dah boleh ke? Nak dengar suara sikit. Median boleh dah ke? Boleh. Okey. Min. Min. Cikgu nak dengar sikit. Min semua dah boleh dah ke untuk cari nilai min? Boleh. Okey. Okey. Jadi, cikgu akan test power dulu. Cikgu sebelum cikgu nak pergi kepada soalan lain, cikgu akan test power dulu. Kita akan check kita punya power dulu. Sama ada kamu dah boleh ke nak cari nilai mod? Dah boleh ke nak cari nilai median? Dah boleh ke nak cari nilai min? Kita test power dulu. Okey. Jadi, kalau dalam periksa nanti, soalan kita dia tak minta sikit-sikit, dia terus minta mod, median dengan min. Okey. Jadi dia akan terus minta mod dia apa, min dia apa, lepas tu median dia apa. Okey. Jadi kamu boleh tengok dekat depan, ini adalah 6A. 6A ni adalah soalan tanpa kekerapan. Kamu akan buat pula soalan 6B. Cikgu akan selesaikan soalan 6A, lepas tu kamu akan buat pula soalan 6B. Okey, jadi tengok betul-betul cara cikgu selesaikan soalan A. Okey semua, boleh ke cikgu mula buat soalan A ni? Boleh. Okey. Okey, sekejap cikgu tengah approve kawan kamu masuk jap. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula buat soalan A. Jadi soalan dia apa? Soalan dia adalah cari nilai mod, cari nilai median, cari nilai min. Dia bagi soalan macam ni. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan. Okey, yang pertama sekali kalau dia susun macam ni, kita keluarkan dia punya data. Contoh, Januari ada 30, kita keluarkan 30. Februari ada 15, kita keluarkan 15. Mac ada 10. April ada 10. Mei ada 6. Lepas tu Jun ada 10. Julai ada 14. Ogos ada 20. September ada 17. Oktober 10. November 10, Disember 40. Inilah data dia. Okey, jadi soalan kita minta cari nilai mod, cari nilai median dan cari nilai min. Okey, cikgu akan tunjukkan. Untuk siapa-siapa yang kurang faham, yang kurang jelas kelas lepas, boleh tengok betul-betul. Okey, jadi dekat sini cikgu mulakan dengan pencarian mod. Mod dekat sini adalah kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi. Okey, jadi dekat sini cikgu akan buat dia punya data. Okey, 30 ada berapa? Kita kena kira lah macam tu. Okey, nilai mod 30 ada 1. Okey, jadi kita letak 30 ada 1. 15 pun ada 1. 10 1 2 3 4 5. Okey, 10 ada 5.
6. 6 pun ada 1. Okey, 14. 1. Okey, 14 ada 1. 20. 20 ada 1. 17. 17 ada 1. Lepas tu kita pergi kepada yang terakhir, nombor 40. 40 ada 1. Jadi, dekat sini kamu rasa apa nilai mod dia dekat sini? 30 ke 40? 30 hingga 40. Apa nilai mod dia? 10. Kenapa 10 tu nilai mod? Sebab dia 5 Sebab dia kali. ada banyak. Ya, pandai. Dia Punya ulang kekerapan. sebanyak 5 kali. Kekerapan dia paling tinggi. Jadi dekat sini nilai mod kita adalah sama dengan 10. Tu cara dia. Okey, untuk nilai mod ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham. Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, selesai. Ni nilai mod kita. Sekarang kita pergi pula. Cikgu dah jumpa dah mod. Cikgu nak pergi pula median Okey, jadi kat sini kita pergi kepada nilai median. Median ingat dia ada 2 step. Tengok balik nota daripada cikgu. Step yang pertama adalah kita susun. Kita kena susun daripada kecil, nombor yang paling kecil ke nombor yang paling besar. Jadi nombor yang paling kecil dekat sini. Okey, kita tengok kan. Okey, untuk nilai median, cikgu copy, kita susun daripada kecil ke nombor yang paling besar. Okey, tengok dekat sini kita ada nombor 6 yang paling kecil, kita potong, kita susun 6. Okey, lepas kita ada 6, kita ada 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 10. Jadi kita tulislah 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4 dan 10, 5. Okey, habis dekat situ kita teruskan. Kita teruskan susun. Atas daripada 10 kita ada 14. Kita potong 14. Naik atas sikit kita ada 15. Kita potong 15. Naik atas sikit kita ada 17. Potong 17. 20. 30 dan akhir sekali 40. Itu cara cikgu susun. Lepas kita dah susun, kita buat apa? Kita seimbangkan. Kita seimbangkan. Nak seimbangkan macam mana? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan ajar. Nak seimbangkan adalah data tu kita potong kiri dengan kanan sama banyak. Sebagai contoh, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Jadi bila dia ada 2 data, data pertama 10 tambah data kedua 14 bahagi dengan 2. Selesaikan. 10 tambah 14 kita dapat 24 bahagi 2. 24 bahagi 2 kita dapat jawapan dia. 24 bagi 2 dapat berapa? 12. 12. Ya, pandai. Jadi dekat sini median kita adalah 12. Jadi dekat sini jelas ke cara cikgu cari median? Jelas. Okey, bagus. Ini mod, ini median. Cikgu dah selesai dah nak cari mod. Cikgu dah selesai dah nak cari median. Okey, yang terakhir adalah cikgu akan ajar kamu. Kita refresh balik cara nak cari min, iaitu tentang purata. Okey, jadi kita pergi kepada min pula. Ni data kita tahu. Min, kamu kena ingat dia punya formula. Formula kalau tak ada kekerapan, kita ambil jumlah data, bahagi dengan bilangan data. Kita bahagi dengan bilangan data. Jumlah data tu macam mana? Kita tambahkan semua data dekat atas ni. 30. Okey, 30 tambah 15 tambah 15 tambah 10 tambah 10. 6, 10, 14. Okey, tambahlah. Tambah 6, tambah 10, tambah 14. Lepas tu tambah 20, 17, 10. 20 tambah 17 tambah 10. Akhir sekali 10 dengan 40. Tambah 10 tambah 40. Lepas tu kita buat dalam keadaan pecahan. Kemudian kita kira ada berapa data dia. 1, 2. Okey. Dan kita kira data dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Jadi dekat situlah kita letak 12.
Okey, jadi dekat sini kita tambahkan. Oh, kejap kawan nak masuk. Ya. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. 30 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 10 tambah 14 tambah 20 tambah 17 tambah 10 tambah 10 tambah 40. Jadi dekat sini kita dapat 192 per 12. Okey, tolong cikgu 192 bahagi 12. Dapat berapa? 16 kan? Okey, jadi dekat situ kita dapat 16. Maksudnya min kita adalah sama dengan 16. Inilah min kita. Okey, jadi kamu boleh tengok. Ni mode cikgu, ini median cikgu, ini adalah min cikgu. Nak yang cikgu cari mode ni jelas ke semua? Untuk cikgu cari mode ni boleh faham? Boleh. Okey, okey, bagus. Okey, median cikgu nak dengar suara ramai sikit. Median ni jelas ke cikgu terangkan? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, mantap. Okey, kita pergi kepada min. Min iaitu purata. Jelas ke cikgu terangkan untuk 16 ni? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak sempat, ambil gambar, ambil gambar. Sebab lepas ni kita nak cuba buat satu latihan. Okey, jadi daripada sini kita akan cuba buat satu latihan. Daripada sini kita akan cuba buat satu latihan. Kamu boleh tengok dekat belah bawah. Kamu boleh rujuk. Okey, kita pergi kepada B. Kita ambil data. Ringkas-ringkas je. Kita ambil data. Senang-senang je. Okey, jadi daripada data yang baru cikgu tunjuk ni, 2, 2, 4, 8, 8, 16, 16, 16, 4, 16, 16. Cikgu nak kamu cari 3 benda. Yang pertama daripada data ni kita cari mode dia apa. Kemudian kita cari median dia apa. Kemudian yang terakhir kita cari min dia apa. Boleh ke semua nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, Boleh. jadi cikgu tak tunggu lama. Cikgu tak tunggu lama. Cikgu nak kamu buat cepat-cepat. Okey. Daripada sekarang, cikgu bagi masa 4 minit. 3 ke 4 minit. Cikgu nak kamu buat laju-laju. Okey. Jadi, yang kalau tak tahu cikgu kurang faham. Cikgu median ni tak tahu. Min ni tak tahu macam mana nak buat. Tengok contoh cikgu tunjuk dekat atas. Tengok contoh cikgu tunjuk kat atas. Kurungan pertama untuk mod. Kurungan kedua untuk median. Dan kurungan ketiga untuk min. Okey, cuba buat Ada siapa-siapa tak nak tanya soalan dekat cikgu? Akil ada soalan ke Akil? Ke boleh buat? Okey. Okey, yang dah off kamera boleh on kamera. Cikgu nak tengok tu tengah buat ke tak tu. Okey. Cikgu nak tanya Alia Kaisara. Alia Kaisara jelas ke? Yang cikgu terang kat depan? Okey. Okey, dah siap send gambar dekat cikgu Ya Putri. Amboi Putri. Senang kerja dia. Bagus. Pandai. Laju. Laju. Okey, cikgu tunggu lagi Oh, baik.
Okey, waalaikumsalam. Ya, dapat tak tu? Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi nanti kan sebelum kita masuk exam kan, pastikan kamu dah dapat buat selesaikan soalan dekat depan ni dalam masa sekejap je. Okey. Dennis Syafiq dapat tak tu? Mana Dennis? Tengah cuba tu. Tengah cuba. Boleh ke kalau min tu dapat dalam perpuluhan? Oh, min ni dia kalau dekat data ni kan. Kadang-kadang median pun boleh dapat dalam nombor perpuluhan. Jadi kalau kita dapat min tu dalam perpuluhan, median tu dalam perpuluhan, tak pelik. Tak pelik. Semoga menjawab. Buat sebagai homework cikgu. Okey, bagus. Okey. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya dekat WhatsApp pun boleh. Kalau dekat chat sini cikgu tak baca sangat, cikgu kena buka balik. Okey. Siap cikgu. Okey, bagus Zarif Irfan, pandai. Sama-sama. Okey, Muhammad Akil, terbaik. Okey, untuk nilai min jangan tinggalkan dia dalam pecahan tau. Jangan tinggalkan dia dalam pecahan. Kamu kena selesaikan. Maksudnya contohlah kalau dekat sini kan cikgu dapat 192/12. Kalau boleh jangan tinggalkan dia macam tu, kita convert dia jadi nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. Okey. Takut hilang markah tapi jawapan tu betul je. Okey. Daripada kamu buat ni cikgu chat lah. Cikgu chat. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Damia Kristina. Okey, bagus. Pandai. Okey, sama-sama. Oh, okey. Okey, Adriana Alisa. 9 poin. Okey, bagus. Pandai. Cari median juga tau. Cari median juga. Sama-sama. Okey, Dia Syafarina. Dia apa? Syarafana. Sorry, Syafarina. Syarafana. Okey, bagus. Sama-sama. Cikgu, median saya tak boleh buat. Ni pun saya hitung dalam kepala. Macam mana min boleh hitung dalam kepala? Okey. 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 Dah siap tapi min tu confused. Betul lah tu jawapan min tu. Okey. Calculator. Terkejut cikgu. Okey, pandai. Okey, jadi cikgu habis sudah masa. Yang terus buat, yang tengah buat, kita terus kepada kita punya dekat depan. Cikgu akan tunjuk contoh. Okey semua. Jadi boleh ke cikgu nak minta izin ni? Cikgu nak buat soalan dekat depan. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada penyelesaian dia. Cikgu takut ada yang confused, ada yang pening. Boleh tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan tau. Okey, jadi yang pertama sekali kita cari nilai mod dia. Kita cari nilai mod. Mod dia dekat sini kamu cari kekerapan yang paling tinggi. Nombor mana yang paling banyak berulang? Kalau kita tengok nombor 2, 1, 2, dia ada 2 je. Jadi nombor 2 berulang sebanyak 2 kali. Nombor 4 dia berulang sebanyak 2 kali. Nombor 8 dia berulang sebanyak 2 kali. Nombor 16, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 16 dia berulang sebanyak 5 kali. Maksudnya ini adalah mod kita. Cumanya cikgu nak terangkan. Antara kesilapan yang selalu sangat orang buat.
dia pergi ambil nilai mod sama dengan 5. Salah. Siapa ambil mod sama dengan 5 tu salah tau. Okey, jadi dekat sini bila kita ada kekerapan, jangan ambil nilai mod dia. Silap, ada dia punya kekerapan tu walaupun dia ada 5, jangan ambil. Ambil data. Jawapan dekat mod kena pasal data. Median kena pasal data, min kena pasal data. Jadi dekat sini mod kita sama dengan 16. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dah habis dah bahagian mod. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp cikgu. Okey, jadi kita pergi pula kepada median. Median dekat sini kita susun daripada kecil ke besar. Okey, cikgu susun. 2, 2. Okey, dia dah susun dah. Bagus. 4. Oh, ada lagi 4 dekat depan ni. Kita bawa dia ke sini. 4. 8, 8. Lepas tu 16 sebanyak 5 kali. 16, 16, 16, 16 dan akhir sekali 16. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat dah jumlah data. Kok ada yang terlupa formula ni, takut terlupa. Median mesti pakai formula tau. Jumlah data bahagi dengan bilangan data. Bahagi dengan bilangan data. Yang dekat atas yang cikgu tengah buat ni jumlah data tau. Bilangan data dia macam mana? Bilangan data dia kita kira ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita letak 11 dekat situ. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Jadi untuk tekan kalkulator, tekan elok-elok. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Kita akan dapat jawapan dia. Berapa? 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 8. Dapat berapa tu semua? 108. Ya, pandai. Kita akan dapat 108/11. Untuk nilai median, ramai yang tersilap dekat atas ni. Dia tersilap cara tambah data. Kalau untuk mod dia tersilap pada bahagian 5 ni. Dia ambil kekerapan dia. Kalau nilai median, dia tersilap dekat cara nak tambah jumlah data tu. Okey. Afiq, ada soalan ke nak tanya? Cikgu, bukan median nilai tengah ke? Allah, cikgu tersilap lah. Okey. Sorry. Cikgu tukar. Ini min. Cikgu cari min dulu. Okey, jadi cikgu cari min. Sorry. Alah ni kita cari min terus lah kat sini. Okey, sorry. Okey. Terima kasih ingatkan cikgu. Okey, jadi dekat sini kenapalah cikgu pergi cari. Tak apalah, cikgu terangkan lagi sekali . Cikgu takut kamu confuse. Kat sini cikgu cari min dulu . 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 6, 16. Okey, sorry cikgu tertukar. Okey, jadi dekat sini kita cari nilai min lah. Nilai min dekat sini kita ubah. Tadi cikgu nak cari median, cikgu cari min. Pakai formula yang sama. Okey, jadi dekat sini 108 bahagi dengan 11 kita dapat 9.82. Okey, kalau dekat min, antara kesilapan yang terbesar adalah cara penambahan dekat atas ni. Cara nak tambahkan dekat atas. Okey, dekat sini 9.818. Pastikan kamu punya jawapan ada 2 titik perpuluhan. Titik pertama, nombor pertama, nombor kedua. Maksudnya ada 2 nombor selepas titik perpuluhan tu. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke penerangan untuk min? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi kita pergi pula kepada median. Kita pergi pula kepada median iaitu mencari titik tengah. Kita susun dulu. Tadi cikgu dah susun dah. Okey. Jadi 2, 4, 4, 8, 8. Lepas tu 16 sebanyak 5 kali. Jadi dekat sini kita susun 16 1, 16 2, 16 3, 16 4, 16 5. Okey, jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Silap, tekan kalkulator pula. Kiri 1, kanan 1. 1 kiri 1 kanan. 1 kiri 1 kanan, 1 kiri 1 kanan, 1 kiri 1 kanan, 1 kiri 1 kanan. Jadi
dekat sini bila kita tekan kalkulator, kita tengok jumlah data dia ada 11 cukup ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, jadi bila dia ada 2 nombor, bila dia ada 2 nombor, cikgu tak dapat masuk. Bila dia ada 2 nombor, kita nak buat macam mana? Bila ada 2 nombor, kita nak buat macam mana? Zarif, nak buat macam mana Zarif? Cikgu betulnya kat situ ada satu nombor, cikgu tertinggal nombor 4. Nombor 4 cikgu tertinggal. 2, cikgu. 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 16, 16. 16, 16, 16, 16, 16. Cikgu tinggal kat mana tu? Zarif? Cikgu tertinggal potong. Berapa? Cikgu tak lorek. Tak potong. Tak Oh, lorek yang cikgu 4 tertinggal. tu. Oh, tak lorek yang 4. Oh, okey. Sorry. Allah. Sorry. Cikgu rushing lah. Okey, jadi dekat sini cikgu tertinggal nak potong 4 ni. Cikgu tak nampak. Jadi dekat sini cikgu padam balik. Dekat sini cikgu potong kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Ini kiri cikgu tertinggal. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Terima kasih ingatkan cikgu. Okey, jadi dekat sini kita dapat median dia sama dengan 8. Jangan buat cara salah cikgu. Okey. Okey, jadi dekat sini nak cari nilai mode mean dengan median, jelas ke? Boleh faham yang ni? Boleh. Okey. Jadi dekat sini untuk cari nilai mode median dengan mean, yang ni contoh pertama cikgu dah tunjuk dah. Ni contoh, ni sesi contoh. Lepas tu ni sesi latihan. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada data ni kita tak ada kekerapan. Maksudnya kita punya soalan ada data je. Ada 2, 2, 4, 8, 8, 16. Sama juga dekat sini. Data dia ada data je. 30, 15, 10, 10, 6, 10. Jadi selesai dah bahagian kalau dia tak ada kekerapan. Okey. Terima kasih yang dah betulkan. Cikgu kadang-kadang tercuai sikit kat sini. Okey. Sampai situ jelas ke semua? Cari nilai mode. Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh faham? Boleh. Okey. Untuk nilai mean, cikgu nak dengar suara. Boleh faham? Boleh. Okey. Dan last sekali untuk cara mencari nilai median. Sampai situ. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu dapat soalan. Cikgu dapat soalan. Cikgu, median tu saya salah. Tak apa. Median tu salah. Buat kesilapan. Median, siapa-siapa yang salah, kamu kena faham. Siapa-siapa yang salah tu maksudnya kamu tak susun. Maksudnya dekat sini kamu terus potong kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Siapa-siapa yang tak susun, ada 5 orang tak susun tadi, median dia dapat 16. Jadi ingat, median tak nak kena susun. Habis dekat situ. Okey, cikgu terangkan antara kesilapan. Kesilapan mode yang paling banyak orang buat, dia ambil nilai kekerapan tertinggi. Untuk kesilapan mean, dia tambah salah. Dan untuk kesilapan median, macam cikgu buat tadi. Dia salah potong dan ataupun dia tak susun. Jadi jangan ulang kesilapan mode mean median cikgu tunjuk tu. Okey. Jadi habis dah. Kita pergi kepada yang belah bawah ni ulang kaji. Kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni kalau dia nak cari mode median dengan mean dalam keadaan ada kekerapan. Mode, median dan mean. Okey. Jadi, cikgu akan terangkan kalau dia ada kekerapan. Okey, cikgu nak mula penerangan cikgu kalau ada kekerapan, boleh ke? Boleh. Okey, Boleh. mode dekat sini, cara nak cari mode dekat sini, dia dah bagi dah kekerapan. Kamu ambil nilai kekerapan yang paling tinggi. Jadi ni 3, ni 5, ni 3, ni 7. 7 ni paling tinggi. Jadi dekat sini jangan ambil 7. Ambil data dia iaitu 16. Itu sahaja mode sama dengan 16.
Okey, habis. Muat senang. Okey, kita pergi pula kepada median. Median, step pertama adalah kira jumlah data. Kita kira jumlah data. Nak kira jumlah data, macam mana? Kita tambahkan semua kekerapan dia. Ni 3 tambah, ini 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Bila kita tekan kalkulator, 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2, kita dapat 20. Jadi N, ni adalah N tau. Okey, N kita sama dengan 20. N ni dalam keadaan nombor genap ke nombor ganjil? Genap. Iya. Genap. Ada orang tak tahu macam mana ni nombor genap, nombor ganjil. Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. 20 boleh bahagi 2, kita dapat 10. Maksudnya nombor genap adalah nombor dalam sifir 2. Okey, habis dekat situ. Selesai step pertama. Step yang seterusnya kita masukkan dalam formula. Untuk formula median, dekat sini kita kena cari purata bagi yang pertama. Kalau dia nombor genap N per 2, kita kena cari N per 2 dia apa? N dia apa? N dia dekat sini 20. 20 bahagi 2, kita dapat 10. 10 tu bukan nilai median. 10 tu adalah kedudukan tempat ke-10. Lepas tu kalau dia nombor genap, jangan lupa dekat sini dia ada N per 2 tambah dengan 1. Kita selesaikan 20 per 2 tambah 1. Tadi kita dah buat 10 ni, 20 per 2 dapat 10. Tambah 1 kita dapat 11. Maksudnya nilai median adalah kedudukan ke-10 dan kedudukan ke-11. Okey. Jadi tengok tahu kedudukan ke-10. Kedudukan yang ke-10. Apa tu? Kedudukan ke-11. Apa tu? Okey, tengok dekat depan cikgu akan selesaikan. Okey, cara dia. Cikgu selaraskan. 13 ni adalah di kedudukan, kita tengok dia punya kekerapan. Kekerapan dia kan ada 3. Jadi 13 adalah pada, cikgu buat warna biru lah. Kekerapan ada 3, kedudukan pertama hingga ketiga. Kemudian tadi kan kita berhenti dekat 3, kita teruskan kepada tempat keempat. Okey, jadi nombor 14 dia mula pada tempat yang keempat. Data keempat. Jadi sampai keempat tu sampai ke berapa? Macam ni cara dia. 3 tambah dengan 5. 3 tambah 5 dapat berapa? 8. Okey, kita dapat 8. Jadi 4 hingga 8. Tadi kita berhenti dekat nombor 8. Kita teruskan perjalanan kita dengan nombor 9. 9 hingga nombor berapa? Ambil nombor 8, tambahkan dengan nombor 3. Tolong cikgu, 8 tambah 3 dapat berapa? 11. 11. Okey. 11 dekat sini. 11 kita teruskan dengan nombor 12. 12 hingga berapa? Okey. Ambil nombor 11 tambah dengan nombor 7. 11 tambah 7 dapat berapa? 18. Okey. Jadi kalau 11 tambah 7 kita dapat 18. Okey, jadi kita dah berhenti dekat 18. Kita teruskan perjalanan kita. Kita berhenti dekat tempat ke-18. Kita teruskan, kita dapat 19. Ada 2. 19 hingga, kalau kamu tak nampak juga, 18 tambah dengan 2. 18 tambah 2 dapat berapa? 20. 20. Itu cara nak cari kedudukan. Itu cara nak cari kedudukan. Jadi dekat sini kita tengok kepada kedudukan ke-10 dan kedudukan ke-11. Mana kedudukan ke-10? Kedudukan ke-10 antara tempat ke-9 dan tempat ke-11. 9 hingga 11 dekat situ ada kedudukan ke-10. Jadi data dia 15. Kita letak 15. Kedudukan ke-11 pun jatuh pada 9 hingga 11. Jadi data dia 15. Jadi untuk nilai median jangan tinggalkan sampai sini. Bila ada 2 data, ambil 15 tambah 15 bahagi 2. Lepas tu kamu tekan kalkulator, kamu dapat 15. Jadi median kita dekat sini adalah sama dengan 15. Jelas ke semua? Boleh faham?
Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sampai situ untuk mode, median. Akhir sekali cikgu pergi kepada mean, iaitu mencari purata. Okey, jadi untuk mean ni, cikgu akan keluarkan lagi satu. Cikgu nak kamu nampak betul-betul yang benda sama je. Okey, cikgu nak kamu nampak formula dia yang belah atas, formula untuk cari mean belah atas adalah ambil kamu punya petak ni. Jumlah apa ni? Jumlah data darab kamu punya kekerapan. Bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jumlah tu adalah hasil tambah lah. Hasil tambah. Jadi jumlah data kita apa? 13. Lepas tu kekerapan dia apa? 3. Jadi dekat sini 13 darab 3. Kan kita kata jumlah, jadi kita letak tambah. Kemudian 14 darab 5. Kita teruskan 14 darab 5. Tambah 15 darab 3. Tambah lagi 16 darab 7. Tambah lagi tambah 17 darab 2. Jadi dekat sini kita dah dapat dah. Inilah cara nak kira jumlah data darab kekerapan. Data darab kekerapan ni jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Untuk nilai kekerapan, cikgu padam balik yang cikgu buat kelas atas ni. Okey, jadi dekat sini kekerapan je 3, 5, 3, 7, 2. Semua tu kamu kena tambahkan. Jadi 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Jadi itulah cara dia. Lepas tu kamu tinggal tekan kalkulator elok-elok. Jadi dekat sini cikgu tekan kalkulator . Okey, 13 darab dengan 3 tambah 14 darab dengan 5 tambah 15 darab dengan 3 tambah 16 darab dengan 7 tambah 17 darab dengan 2. Belah atas dia kita dapat 300. Belah bawah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 7 tambah 2. Kita dapat 20. 300 bahagi dengan 20, kita akan dapat 15. Maksudnya data kita dekat sini untuk mean adalah sama dengan 15. Ini nilai mode, ini nilai median, ini nilai mean. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kita test. Kita test. Kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Okey, jadi daripada contoh yang cikgu dah terang tadi, cuba kamu selesaikan nilai mode, nilai median dan nilai mean untuk soalan ni. Okey, cuba selesaikan. Siapa yang ada soalan boleh terus tanya cikgu. Nak cari mode, median dengan mean, boleh tengok contoh cikgu tunjuk. Hadi, macam mana Hadi? Okey ke? Okey. Okey. Okey, siapa-siapa yang ada soalan tanya cikgu. Kalau nak tanya kat WhatsApp pun boleh tau. Cikgu jawab, insya-Allah. Ainul Batrisha. Okeylah, bagus. Ada orang cakap kat cikgu. Cikgu, saya ni takutlah nak cuba sebab saya takut salah. Okey, kamu kena faham satu benda tau bila orang cakap macam tu. Okey, bila orang cakap saya takutlah nak cuba, takut salah. Macam mana nak betul kalau kita tak cuba? Kita kena buat dulu baru kita tahu betul ke salah. Okey. Itu cara dia. Bila kita dah buat, kita nampak mana yang salah, kita perbetulkan, barulah kita boleh dapat jawapan yang betul. Itu dalam kehidupan kita. Itu adalah benda yang dalam kehidupan kita. Tak kisah, contoh kamu nak main bola kan. Kamu main bola, okey, kamu dapatkan teknik sepak bola yang betul. Selagi kamu sepak salah, maksudnya salah. Jadi daripada kesalahan tu kita perbetul. Sampailah kita dapat sepak yang power, sepakan yang padu. Okey.
Imat. Imat okey ke setakat ni Imat? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi masa 4 minit. Sebab bila kamu dah faham yang cikgu tunjuk dekat sini, kamu boleh faham semuanya. Kamu boleh faham lesson yang cikgu nak terang selepas ni. Cuma cikgu kena explain lah. Cikgu kena explain. Okey, bagus. Pandai. Cari min sekali Okey. Siapa ada soalan tanya cikgu Cikgu, kalau yang median, yang N tu dapat ganjil, macam mana? Okey, kalau kita dapat ganjil, kita pakai formula N per 2. Kita pakai formula N per 2. Maksudnya, kita cari je. Apa formula N per 2 tu? Okey. Semoga menjawab. Irfan. Irfan dapat jawab tak tu, Irfan? Dapat. Dapat okey. Tak boleh cikgu. Cikgu, saya lihat orang lain tak cantik. Okey. Kamu kena faham tau, UASA tu bukan sekolah kamu yang buat tau. Kementerian yang buat. Bila kementerian yang buat, maksudnya kena ready. Bab 1 fahamkan. Bab 2 fahamkan. Bab 3 fahamkan. Barulah kita boleh buat. Yang bab-bab yang kamu jawab masa tingkatan 1 ni, tingkatan 2 ni jangan cuai, jangan ambil, orang kata ambil enteng, ambil mudah. Sebab apa? Sebab bab ni kamu jumpa balik masa form 4, masa form 5. Cikgu boleh tunjuk, cumanya masa tak mengizinkan. Okey. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, Alia Kaisara. Bagus. Okey, bagus. Sama-sama. Cuba buat tau. Cikgu, boleh ke kalau median tu saya tak buat ikut yang guna formula tu? Boleh? Boleh? Cikgu akan tunjukkan dua-dua. Jangan risau. Tapi ingat, kita boleh buat macam tu kalau kalau dia punya kekerapan dia sikit. Gitu. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Okey, bagus Firas. Hilap sikit, nanti cikgu akan tunjuk. Okey. Okey, 2 minit lagi cuba hantar kat cikgu, nanti cikgu check. Akmal Daniel. Akmal okey ke Akmal? Boleh buat semua Akmal? Okey.
Welcome. Okey, 1 minit lagi. Bukan, mood dia silap. Moodnya. Ah. Cikgu, median saya tak faham sangat nak buat ikut formula. Oh, okey. Okey, tak apa. Median cikgu akan terangkan. Jangan risau. Okey, boleh. Ya, bagus. Irfan. Irfan dapat jawab tak tu? Ke tengah mencuba? Sama-sama. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh ke semua? Seorang je boleh. Cikgu nak dengar suara daripada semua orang. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey. Soalan yang cikgu bagi ni berkait. Kalau dia dekat mean ni, mean dengan median ni kan. Mean dengan median ni, dia berkait macam mana? Okey, kamu tengok Berkait dengan penerangan cikgu, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan D. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu yang pertama sekali. Tapi median saya tak yakin sangat. Tak apa cikgu tunjuk Okey, mod adalah kekerapan yang paling banyak. Jadi mod dekat sini ni 3, ni 1, ni 2, ni 1. Rasa-rasa kekerapan yang paling tinggi yang mana? Cikgu nak tanya kamu. Mana kekerapan yang paling tinggi? 1. Iya. Jadi dekat sini, mod adalah sama dengan 100. Jangan tulis 3. Okey. Jadi habis dah untuk nilai mod. Kita pergi pula kepada median. Median ramai sangat tak dapat cara nak buat median. Okey. Median. Step yang pertama, kalau ada kekerapan. Kalau dia tak ada kekerapan macam tadi, senang je. Kita susun dari kecil ke besar, lepas tu kita potong. Senang je. Tapi kalau ada kekerapan, bila ada kekerapan, step pertama. Cikgu tunjuk. Step yang pertama, kira jumlah data. Bila kita nak kira jumlah data, kita kira dia punya kekerapan. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Jadi dekat sini 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dapat berapa? 7. 7. 7 tu genap ke ganjil? Ganjil. Ganjil. Okey, 7 ni adalah ganjil. Jadi kalau ganjil, median tu terletak pada median pada kedudukan. Kedudukan, kamu tak boleh nak kira kedudukan ke berapa? Kedudukan ke n/2. n/2. Jadi dekat sini n kita apa? N kita adalah 7. Yang kita kira tadi n. Jadi kita masukkan. Bila cikgu cakap median pada kedudukan ke-7. Masing-masing
boleh tengok dekat depan, cikgu akan terangkan. Ni N tambah 1. Sorry ya. N per 2 tambah 1. Kalau data kita genap, kita kena cari kedudukan N per 2 dengan kedudukan N per 2 tambah 1. Cikgu buka balik. Kamu takut kamu lupa. Nota matematik tingkatan 2. Kita pergi kepada nota dia. Cikgu tak buka nota tadi. Sebab cikgu ingat. Okey. Jadi, untuk siapa-siapa yang lupa cara nak cari median, cikgu akan tunjukkan cara nak cari median tu dulu. Sebab apa? Sebab bila kamu dapat cari median ni, dia senang je. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Jadi, median ni, step yang pertama dia, mula-mula kita kira dia. Tak kisahlah. Step pertama kita kena kira dia punya jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan bermaksud jumlah data. Jadi dekat belah kekerapan, dekat belah bawah tu, kita kira betul-betul berapa dia punya kekerapan. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu, kan nilai N kamu dah kira. Tadi cikgu dapat dia genap. Okey, tengok bila cikgu dapat dia genap, cikgu pakai dua formula ni. Mana? Ni formula pertama, ini formula kedua. Nampak yang warna biru ni? Okey, jadi bila di dalam keadaan genap, dia adalah purata pada formula pertama dengan formula kedua. Kalau dia ganjil, jangan pakai yang ni. Jangan pakai formula ni. Kalau dia ganjil, dekat sini kita pakai formula ni. N tambah 1 per 2. Jadi kita akan selesaikan. N tambah 1 per dengan 2. N kita, cikgu buat. Okey, dekat sini N kita ni kamu jangan pening pula. N kita 7. Ambil 7 tambah 1 per 2. 7 tambah 1 dapat 8. 8 bahagi 2, kita dapat 4. Median kita bukan 4. Median kita adalah kedudukan keempat. Jadi dekat sini kita nak cari kedudukan median keempat. Contoh, kita nak cari kedudukan pula. Okey, sekarang kita fokus kepada data pertama iaitu data 100. Kedudukan ke berapa data 100 ni? Okey, jadi dekat sini ada kedudukan pertama hingga ketiga. Sebab apa? Sebab kekerapannya ada 3. Okey, habis kat situ. Kedudukan ketiga diteruskan pula dengan dia ada 1. Jadi dekat sini, lepas kita duduk tempat ketiga, kita naik 1 tempat lagi, kita pergi kepada kedudukan keempat. Kedudukan keempat pula, kita teruskan perjalanan kita, kita dapat kedudukan kelima. Kelima hingga berapa? Kita ambil 4 ni, tambah dengan 2. 4 tambah 2 dapat berapa? 4 tambah 2 dapat berapa? 6. Dan akhir sekali kita teruskan perjalanan kita, kita dapat 7. Jadi dekat sini inilah dia punya jenis-jenis kedudukan. Jadi dekat sini kedudukan yang keempat kita nampak mana kedudukan yang keempat ni? Kedudukan keempat kita adalah 150. Maksudnya median kita adalah pada 150. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Itu cara. Okeylah, kalaulah dalam ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, kalaulah kamu tenat sangat dalam exam nanti, kamu tenat sangat, cikgu, saya tak faham juga. Walaupun cikgu dah terang banyak kali, saya tetap tak faham. Saya belum masanya untuk saya terima. Okey. Kalau kamu tak faham juga, kalau dalam exam tu markah dia banyak dan kamu terlupa dia punya formula, apa yang kamu kena buat? Okey, tengok cikgu buat betul-betul. Kita tukarkan kekerapan dia menjadi data. Contoh, 100 ni ada 3 kali. Kita susun 100 3 kali. 100, 100, 100. Kemudian 150 ni ada 1. Kita susun 150 ni sekali. 200 ni ada 2. Kita susun 200 ni 2 kali.
Akhir sekali 250. Ada 1. Jadi kita susun 250. Kemudian kita buat apa? Kita potong. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi dekat sini median kita adalah 150. Ini in case. Kamu boleh gunakan cara cikgu tunjuk ni in case kekerapan dia kecil. Kekerapan dia kecil. Ada berapa kekerapan dia? Ada berapa bilangan data dia? Ada 7 sahaja. Jadi kamu tak perlu salin panjang-panjang. Jadi dekat sini kamu guna cara ni dapat 150, kamu guna cara ni dapat 150 juga. Sama sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Itu cara dia tahu. Okey, habis dekat situ kita pergi pula kepada nilai min. Okey, min dekat sini bermaksud purata. Purata dekat sini ingat formula dia. Cikgu tulis formula dia. Jumlah apa ni? Jumlah data darab kekerapan. Bila data darab kekerapan, lepas tu kamu bahagikan dengan bilangan data. Maksudnya dekat sini jumlah kekerapan lah. Okey, jadi data darab kekerapan. Okey, ini kotak pertama. Data ni, ini data. Ini kekerapan. Data kita 100. 100 darab 3 tambah. Kemudian yang ni 150 darab 1. Kemudian yang ni tambah 200 darab 2. Kemudian kita pergi kepada yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali 1 darab 250. Selesai yang atas. Bilangan data. Bilangan data maksudnya jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Ini adalah jumlah data. Habis. Okey. Lepas tu kita tekan kalkulator. 100 darab 3 tambah 150 darab 1 tambah 200 darab 2 tambah 1 darab 250. Kita dapat 1100. 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Kat sini kita dah kira dekat tadi. Data dia 7. Jadi 1100 bahagi 7. Kita dapat 157. Ambil poin berapa? Poin ambil 2 nombor selepas titik perpuluhan. Kita akan dapat 14. Ini jawapan min kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ni okey. Jadi apa yang kenapa cikgu ulang balik ni? Cikgu, saya macam cikgu ulang balik banyak kali je ni. Okey. Ini je bab yang ada. Ini je pengisian untuk bab ni. Ini sahaja pengisian untuk bab ni. Okey. Jadi masing-masing tengok ni Cikgu nak buat rumusan apa yang cikgu dah buat Okey, yang pertama sekali cikgu cari mod, median dengan min bagi data sahaja. Data sahaja ni, dia tak ada kekerapan. Ni cikgu dah buat sekali, lepas tu cikgu dah buat 2 kali. Okey. Kemudian kita teruskan kepada kita punya kelas, kita tambah kekerapan. Kekerapan ni macam mana? Kekerapan ni ada kolom dekat belah bawah ni, ada cakap kekerapan, dia ada tulis. Kalau tak ada tulis kekerapan, dia ada tulis juga sesuatu yang menunjukkan bilangan. Bilangan pelajar, dekat situ kekerapan. Bilangan buah-buahan, kat situ kekerapan dia. Tapi tengok je lah soalan. Okey, jadi dekat sini bila dia ada mention tentang kekerapan, cara dia tak macam tadi. Okey, ini adalah apabila kekerapan data dia dalam keadaan genap. Kalau genap, nak cari median macam ni Okey, cari mod dengan min sama je. Cuma median je yang lain. Okey, kalau dekat sini cikgu tunjuk pula ada contoh untuk median dia dalam keadaan ganjil. Okey, cikgu nak dengar suara sikit semua. Jelas ke? Boleh faham? Semua jelas. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. Kenapa cikgu ulang data ni banyak-banyak? Okey, kenapa cikgu ulang benda ni banyak-banyak? Okey, kita pergi balik kepada kita punya soalan. Okey, tengok
Mod, median, mean dengan mod, median dengan mean. Okey, kita tengok kepada kita punya data Kita tengok kepada kita punya data. Kamu rasalah daripada data 6, 3, 2, 7, 9, 10, 5, 4, 8, 9 ni kamu boleh tak cari dia punya mod, median dengan mean? Rasa-rasa boleh tak nak cari? Boleh. Boleh. Okey, jom sama-sama dengan cikgu kita cari. Okey, dekat sini kalau kita tengok 6 dia berulang berapa kali? Satu. 1. Okey, tak apalah. Kita jawab terus. Kalau dekat nombor 7 ni, apa nilai mod dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa nilai mod dia? 9. Okey, 9. Sebab apa 9? Sebab 9 ni dia berulang sebanyak 2 kali. Jadi mod dia kita tulis sahaja 9. Untuk median. Median kita kena susun. Okey, median kita kena susun daripada kecil ke besar. Jadi 2, 3, cikgu susun 2, 3, naik pula ada 4, naik pula ada 5, lepas tu naik pula ada 6. Lepas tu 7, lepas tu 8 dan lepas tu 9 dan lepas tu 9 lagi dan akhir sekali 10. Jadi kita potong. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Jadi dekat sini kita ada 2 data dekat tengah. Jadi bila kita ada 2 data kat tengah, nombor pertama tambah nombor kedua. 6 tambah 7 bahagi 2. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama. Cuba tekan kalkulator. 6 tambah 7 bahagi 2 dapat berapa? 6.5. Okey, pandai. Jadi median kita sekarang adalah 6.5. Okey, habis dekat median, kita nak cari mean. Mean kita ambil semua data ni 6 tambah 3 tambah 2 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 8 dan akhir sekali tambah 9. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan ni. Okey, data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi, kita pergi kepada pengiraan mean. 6 tambah 3 tambah 2 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 9. Kita dapat 63. 63 bahagi dengan 10 berapa? Berapa geng? 6.3. 6.3. Sebab apa kita boleh cari? Sebab kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah ni semua. Okey, sekarang kita nak jawab yang soalan ni. Okey, masing-masing boleh tengok Ditambah 4. Ditambah 4. Soalan nombor 1. Apabila semua data ditambah dengan 4. Bila soalan cakap ditambah dengan 4, maksudnya data kita ni, kita ambil 6, 3, 2, 7. Ni cikgu salin balik tahu dekat atas ni. Okey, tak apalah. Takut kamu tak nampak. Cikgu ambil dekat atas ni. Cikgu copy paste Okey, ambil 6, 3, 7, 9 ni. Apa kita nak buat dengan data ni? Kita tambah dengan 4. 6 tambah 4 dapat 10. Tambah 4. 3 tambah 4 dapat 7. 2 tambah 4 dapat berapa? Dapat 6. 7 bila ditambahkan dengan 4 kita dapat 11. 9 tambah dengan 4 kita dapat 13. 10 tambah 4 kita dapat 14. 5 tambah 4 kita dapat 9. 4 tambah dengan 4 kita dapat 8. 8 tambah dengan 4 kita dapat 12. 9 tambah dengan 4 kita dapat 13. Okey, sampai situ jelas ke semua? Sampai cikgu buat ditambah 4 tu boleh faham? Boleh. Okey, sekarang daripada ni cikgu nak kamu cari mod dia apa. Lepas tu cikgu nak kamu cari median dia apa. Dan akhir sekali cikgu nak kamu cari mean dia apa. Cuba buat. Okey. Cuba buat. Cikgu tunggu. Cari mod, median dengan mean dia.
Cari mode, median dengan min. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Okey, ni cikgu tambah 4 semua. Kamu jangan pelik pula. Macam mana cikgu dapat 10, 7, 6, 11, 13? Macam mana? Cikgu tambah dengan 4 sebab sekarang soalan kita apabila semua data ditambahkan dengan 4. Okey, cuba tahu semua. Afiq macam mana Afiq? Okey lagi Afiq? Boleh faham? Boleh faham. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, bagus. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dah dekat cikgu. Wow, lajunya. Macam mana dapat satu-satu tu? Okey, cikgu bagi 2 minit lagi Cikgu bagi 2 minit lagi. Okey, siap. Bagus. Okey, bagus. Okey, bagus. Putri, pandai. Okey, bagus. Ramai yang dah siap. Pandai. Okey. Jadi, habis sudah masa yang diberikan. Boleh ke semua cikgu nak buat dekat depan? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, kita pergi kepada mod untuk data ni. Okey, mod untuk data ni rasa-rasa berapa mod untuk data ni? 13. 13. Sebab apa? Sebab 13 dia ada 2 1, 2. Dia ada 2, 13. Okey, habis. Okey, median. Median untuk data ni. Median untuk data ni tak apa. Untuk kamu cikgu susun. Okey, cikgu pergi kepada yang paling kecil. Yang paling kecil dekat sini adalah 6. 6, lepas tu 7. Lepas tu kita pergi proceed kepada 8. Lepas tu kita naik, kita ada 9. Lepas tu ada 10. Lepas tu ada 11. Lepas tu ada, mana 11 kita dah potong. Ada 12.
Kemudian kita ada 13 sebanyak 2 kali. Dan akhir sekali kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana Cikgu tak potong tadi. Kejap semua. Cikgu susun balik-balik. Cikgu susun elok-elok 6 cikgu dah potong. Okey. Selesai. 7 cikgu dah potong. Okey. 8 cikgu dah potong. Lepas tu 9. 9 cikgu dah potong. 10. 10 cikgu dah potong. 11. 11 cikgu dah potong. 12 cikgu dah potong. Oh, cikgu tertinggal 14. Okey, jadi ada 14 dekat sini. Okey, jadi dekat sini kita cari apa median dia. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Kita ada 10 dengan 11. 10, 11. Okey, jadi daripada sini 10 tambah 11 bahagi 2. Kita tekan kalkulator 10 tambah 11 bahagi 2 kita dapat 10.5. Okey, habis dekat median. Jelas ke median? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, min pula. Kita pergi kepada nilai min. 10 tambah 7 tambah 6. Kita selesaikan semua. 10 tambah 7 tambah 6 tambah 11 tambah 13. Alamak, cikgu tu buat koma. Okey, 11 tambah 13 tambah 14 tambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 13. Per dengan berapa? Ada berapa data dekat sini? Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data dekat sini. Okey, kita selesaikan belah atas dulu. 10 tambah 7 tambah 6 tambah 11 tambah 13. Tambah 14 tambah 9 tambah 8 tambah 12 tambah 13. Kita dapat 103. 103 bahagi 10. Tolong cikgu tekan kalkulator. 103 bahagi 10 dapat berapa? 10.3. 10.3. Okey, masing-masing sila fokus sekejap. Cikgu nak bagi tahu sesuatu ilmu barulah. Okey. Ini data asal kita. Ini data tengah fokus ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, ni data kita. Ni data asal kita. Bila cikgu dia cakap ditambah dengan 4, cikgu nak tanya kamu, tolong cikgu kira 9 tambah 4 dapat berapa? 13. 13. Nampak cikgu dapat dia 13 dekat situ. Okey, cikgu nak tanya 6.5 tambah 4 dapat berapa? 10.5. 10.5. Nampak 10.5 dekat situ. 6.3. 6.3 tambah 4 dapat berapa? 10.3. 10.3. Jadi, bila kita dapat soalan macam ni, contohlah. Okey, ditolak 2. Soalan nombor 2. Ni soalan nombor 1 ditambah dengan 4. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu dia cakap apa? Ditolak dengan 2. Okey, jadi kita buat soalan 2. Apabila semua data ditolak dengan 2, kamu tak perlu nak buat median dengan min. Sebab apa? Sebab daripada titik, ambil yang asal je, 9. Untuk mod dia dekat sini, kamu tolak je dengan 2. 9 tolak 2, kamu terus dapat 7. Median. Median dekat sini tak payah nak susun-susun. 6.5 tolak dengan 2, kamu dapat 4.5. Min. Min dekat sini tak payah nak kira masukkan dalam formula. Ambil 6.3 tolak dengan 2, kamu dapat 4.3. Jelas? Okey ke? Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 3 didarabkan dengan 5. Bila dia kata soalan nombor 3 darab 5. Tak payah nak selesaikan satu-satu. 9 ni kamu terus darab dengan 5. Mod kita jatuh kepada 45. Median. Median kamu asalan dia 6.5. 6.5 darab dengan 5, kamu akan dapat 32.5. Min. Untuk min ni 6.3. 6.3 darab sahaja dengan 5, kamu akan dapat 31.5. Kenapa cikgu suruh buat juga ni? Ada yang tak perhati kat cikgu. Cikgu, kenapa cikgu suruh buat? Kenapa cikgu tak ajar terus? Kalau cikgu buat je, kamu tak nampak nanti.
Kalau cikgu suruh terus je tolak 2, tolak 5 data tu, kamu tak nampak tadi kenapa cikgu boleh terus tolak, kenapa cikgu boleh terus darab. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing buat dulu, tambah lompat, cari mode balik, cari median balik, cari mean balik. Jadi kita dapat tu. Cikgu dah buktikan. Sini dapat 9. Ni dapat sama. Ni dapat sama. Tambah 4 sahaja. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Ingat bila dalam exam nanti, ini jimat masa. Kod-kod nanti dalam exam keluar panjang. Takkan kamu nak tambahkan dengan semua? Habis dekat situ. Okey. Sekarang ni, cikgu nak kamu daripada penjelasan cikgu tadi, cikgu nak kamu cuba jawab soalan 8A dulu. Cikgu nak kamu cuba jawab soalan 8A. Cari mode, cari median, cari mean. Cuba selesaikan. Macam mana nak dapat? Okey, tak apalah. Cikgu buat A dulu. Okey. Diberi set data X1, X2, X3, X4, X5. Okey, dia ada set data. Dia tak bagi tahu pun apa data tu. Tapi dekat sini dia bagi tahu nilai mode, dia bagi tahu nilai median, dia bagi tahu nilai mean. Okey. Bila semua set data berubah, dia dibahagikan dengan 5. Okey, tolong cikgu. Berapa nilai mode dia agak-agak? Siapa tahu? 3. 7/5. Salah. Okey, nilai set data ni kamu tak payah pandang. Sebab apa? Sebab bila kamu dah dapat mode, kamu dah dapat median, kamu dah dapat mean, bila dia nak mode kita dekat sini adalah 15. Bila semua set data ni 5, kamu ambil mode dia dekat sini 15, kamu bahagi dia dengan 5. Kenapa? Sebab dia cakap dibahagi dengan 5. Bila semua data tu bahagi 5, kamu terus ambil 15 bahagi 5, kamu akan dapat mode dia adalah 3. Penjelasan dia mana cikgu? Ni cikgu dah jelaskan tadi dekat sini. Maksudnya apa maksud cikgu? Cikgu dah jelaskan. Okey, kita tengok dekat soalan nombor 2 ditolak 2. Cikgu tunjuk ada ke data dekat sini? Ada ke data? Data kita buat 2, 6, 3, 2, 7 sampai 9. Cikgu tak buat pun data dia. Cikgu tak buat pun satu-satu data dia. Maksudnya cikgu tak buat macam ni. 10, 7 ni cikgu tak tambahkan 4 macam ni. Kamu tak tahu pun data dia dekat sini berapa. Yang kamu tahu data asalan dia mode, median dengan mean. Jadi dekat sini bila data tu berubah ditolak 2, kamu terus tolak 2. Jadi kalau dekat sini dibahagi dengan 5, kamu terus ambil dia punya mode, median dengan mean, bahagi dengan 5. Median tu 10, 10 bahagi 5 dapat 2. Mean tu 12, 12 bahagi dengan 5, kita tekan kalkulator. 12 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 2.4. Itu cara selesaikan. Jelas ke? Boleh faham? Tak perlu nak fahamkan dia punya data. Tak perlu nak tahu dia punya data. Okey, kalau faham, cikgu nak masing-masing cuba proceed soalan B. 8B. Cuba selesaikan soalan 8B. Cuba buat 8B Dah siap hantar kat cikgu tau. Okey, bagus. Okey kak? Okey, bagus. Zahin, bagus. Pandai. Okey, bagus. Nora, pandai. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi tau. Sebab lepas ni cikgu nak ajar kamu cara baca graf. Cara baca carta. Chart kita panggil. Sama-sama. Sama-sama, Nora. Okey, hantar kat cikgu
Baguslah bila kita dah faham ni, kita bukan menghafal. Ada orang dia hafal. Tapi bila kita dah faham, sebenarnya soalan tu soalan senang je. Tapi cuma kita tak tahu tips. Jadi dekat sini cikgu ajar tips dia. Okey. Jadi yang tengah buat boleh je terus buat. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, bagus, pandai. Ya, macam tu. Bagus. Ada yang buat silap. Okey. Cikgu akan tunjukkan. Okey, bagus. Pandai. Macam ni ke cikgu? Ya, macam tu. Bagus, pandai. Okey, bagus. Okey, jadi jawapan untuk soalan ni masing-masing cikgu nak buat 8B boleh ke? Boleh. Okey. Okey, kita pergi kepada nilai mod. Yang sedang buat boleh je terus buat Okey, mod kita sekarang 15. Ambil 15. Didarabkan dengan 2. Darab 2. Lepas tu tambah 1. Kamu kena buat kurungan lah. 15 darab dengan 2. Kamu dapat 30. Tambah 1 dapat 31. Okey. Lepas tu untuk nilai median. Nilai median dekat sini. Kamu akan selesaikan. Ni 10. Ambil 10 darab dengan 2 tambah 1. Jadi kita dapat 21. Nilai min. Dekat sini kita dah dapat nilai min dia. Nilai min dia adalah 12. Jadi dekat sini 12 darab 2 tambah dengan 1 kita dapat 20. 12, 25. Ni jawapan mod. Ni jawapan median. Ni jawapan min. Okey, semua jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, ada yang buat silap. Jangan sesekali kita buat kesilapan ni dalam periksa. 15 tambah 1 darab 2. Cikgu sama je. Ni darab 2 juga. Ni darab 2 juga. Ni tambah 1 juga. Ni tambah 1 juga. Kalau siapa buat terbalik macam ni, dia dikira sebagai salah. Okey. Cuba kamu tekan kalkulator. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 15 tambah 1 darab 2. Dapat berapa? Dapat berapa? 17. 17. Sekarang cuba masing-masing tekan dalam kalkulator. 15 darab 2 tambah 1. Dapat berapa? 31. 31. Kenapa lain ni? Kenapa lain? Padahal dia sama je. Okey, kamu kena ingat. Kalkulator dalam matematik kita akan selesaikan darab dahulu. Jadi, bila kalkulator nampak macam tu, kalkulator akan selesaikan darab dahulu. 2 darab dengan 1 dapat 2. Baru kita selesaikan 15 tambah 2 dapat 17. Jangan buat terbalik. Walaupun kamu nampak dia sama. Walaupun kamu nampak dia sama, sebenarnya dia lain. Kalkulator dalam matematik memang kalau antara tambah dengan darab, kita tak selesaikan tambah dulu. Kita selesaikan darab dulu. Walaupun darab tu berada di belakang. Jangan anggap dia sama. Contohlah, 10, cikgu buat tambah 1, darab 2. Kamu cuba tekan kalkulator, tolong cikgu, 10 tambah 1 darab 2 dapat berapa? 12. Ya, kita dapat 12. Padahal jawapan 21 jauh tu. Jadi tekan kalkulator elok. Kenapa? Apa hujah dia? Hujah dia adalah dalam matematik kita pilih selesaikan darab dahulu baru tambah. Jadi kalau soalan tu kata dia nak suruh darab 2 dulu, okey selesai. Okey, kalau masalah ni timbul bila? Masalah ni dia timbul bila soalan tu kata ditambah 2 kemudian darab 3. Contohlah soalan tu kata darab silap. Dia buat tambah tu ditambah dengan 2 darab dengan 3. Okey, median kita sekarang adalah 10.
Bila soalan tu kata ditambah dengan 2, kamu kena buat asing-asing. Sebagai contoh, 10 tambah 2, kamu dapat 12. Baru kamu selesaikan darab 3. Bila kamu selesaikan darab 3, kamu akan dapatlah jawapan dia 36. Kalau dekat sini tak jadi isu. Sebab apa? Sebab darab dekat depan. Dia jadi isu bila darab dekat belakang. Jangan gabungkan nanti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu nak dengar suara lagi. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Bagus. Kadang-kadang apa yang kita buat tu betul dah. Cumanya kita tak tahu. Kita tak tahu mana yang boleh buat kita salah. Antaranya kita cuailah. Okey. Jadi cikgu harap jelas. Kita akan proceed kepada soalan yang seterusnya. Cikgu nak ajar kamu cara baca chart. Okey, ni senang je. Ni senang je. Gundalan. Okey, ni cikgu ajar secara rambang saja. Okey, contoh kalau kita nak dapatkan, ni sama je. Okey, cikgu nak ajar kamu dekat sini kita nak dapatkan soalan 6 hingga 10. Okey, yang pertama sekali jawapan 6 hingga 10 semua diambil kira. Contoh 9 dengan 8 walaupun nombor dia berbeza tapi nombor 9 dengan nombor 8 ada dalam kelas. Jadi ini kita panggil dia selang kelas. Kita panggil dia selang kelas. Jadi 6 hingga 10 kita cari nombor 6 hingga 10. Ini 9, ini 8, ini 10. Dia dalam kelas yang sama. Dia dalam kelas yang sama. Jadi bila di dalam kelas yang sama cikgu bulatkan. Okey, lepas tu kita buat 6, 9, 8, 10. Okey, ni tak ada, 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 ni tak ada. Okey, ni ada 9. Okey, ini ada 7, ini ada 9, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dekat sini kekerapan dia 7. Cara nak buat gundalan setiap kali 5 kita potong. 1, 2, 3, 4, 5 potong. 6, 7. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Cikgu teruskan pula 11 hingga 15. Ini ada 1. Lepas tu 11 hingga 15. Cek 11 hingga 15. Okey. Sini ada. Sini tak ada. Okey. 11 hingga 15. 11 hingga 15. 11 hingga 15. Ada. Jadi ada berapa? Kat sini kita cek yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Gundalan dia. 1, 2, 3, 4. 5 kita potong. 6. Ini kita panggil dia selang kelas. Okey. Jadi daripada contoh yang cikgu dah buat dekat atas ni, cikgu nak kamu cuba selesaikan 3 je dekat belah bawah ni. Cikgu bagi masa 2 minit je. Cuba selesaikan. Tengok kat depan tau. Dah siap hantar kat cikgu. Tengok nak tengok. Okey, dah dapat dah. Bagus. Ramai yang WhatsApp cikgu. Cikgu minta maaf kalau cikgu tak sempat nak sempat nak reply. Tapi cikgu baca je.
Raisya. Raisya ada ke di sana? Ni betul tak cikgu? Okey, cikgu tunjuk. Okey, bagus. Pandai. Okey. Jadi kamu dengan cikgu hari ni ada 20 minit je lagi. Okey, jadi yang dah siap boleh je terus hantar dekat cikgu. Sebab lepas ni cikgu nak ajar kamu satu benda lah. Iaitu presentation data. Okey, jadi yang dah buat terus je hantar kat cikgu. Yang ragu-ragu boleh tengok kat depan. Okey, yang pertama sekali ambil tips daripada cikgu. Bila kita nak selesaikan soalan ni. Boleh ke cikgu nak buat ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Bila nak selesaikan yang soalan macam ni, pastikan kamu buat tanda berbeza-beza. Supaya apa? Supaya tak nak confuse dan boleh check balik. Contoh, kalau dekat sini, yang warna hitam ni kan, cikgu buat bulatan warna hitam. Yang warna merah ni, cikgu buat bulatan warna merah. Kalau kamu ada pen warna-warni, kamu boleh guna pen warna-warni. Kalau tak ada, kamu buat tanda beza-beza. Contoh, cikgu buat warna hitam juga kan. 16 hingga 20, kita buat petak lah. Buat petak. Bagi nampak. 16 hingga 20. Dekat sini ada 20. Dekat sini ada 20. Sini ada 16 hingga 20. Okey. Jadi ni tak ada. Okey. Jadi yang petak kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Gundalan kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat tanda-tanda 21 hingga 25. Okey, tadi cikgu dah buat bulat, cikgu dah buat petak, kamu buat cara potong. Jadi kamu potong serong. Sekarang potong sengit. 21. Lepas tu 23 hingga 24. 21, 25. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini pun ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 26 dengan 30. Okey, potong tegak. 1, 2, 3. Kita nak bagi nampak dia beza. Sebab apa? Sebab bila dalam periksa nanti, bila kita potong semua sama, semua bulat. Kita tak boleh nak check balik. Macam mana nak check balik? Okey. Tengok ni macam mana cikgu check balik. Contoh kalau cikgu nak check sini 5. Betul ke? Kamu ambil lah dekat mana kamu punya potong ni. Ni petak. Jadi kamu check petak kamu. Fokus kepada petak saja. Fokus kepada petak saja. Okey. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jangan pening-pening tau pasal gundalan. Dia bukan gundah gulana. Gundalan adalah data tu kita terjemahkan kepada batang. Contoh kalau 4 batang tak ada masalah. Cumanya bila dah sampai 5, dekat sini kita buat. Setiap kali 5 kita potong. 1, 2, 3, 4. Yang 5 tu kena sengit. Kita nak bagi nampak asing. Sini dah 5, sini asingkan dia. Habis soalan nombor 9. Okey, jadi habis dah dekat situ. Ada soalan ke nak tanya cikgu dekat sini? Tak Ada ke? ada. Tak ada. Ada. Okey, baik. Jadi cikgu padam semua. Okey, kita nak pergi kepada soalan di hadapan. Okey, jadi dekat soalan ni kita tengok lengkapkan jadual kekerapan yang berikut. Kemudian nak cari mod dan nak cari dia punya min. Okey, boleh je nak cari dia punya median sekali. Benda yang sama je. Benda yang sama je. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu macam mana nak dapatkan titik tengah. Nak dapat titik tengah, formula nak dapat titik tengah ni kamu pakai dekat semua benda. Okey, dekat sini 3 dengan 6. Apa nombor titik tengah dia? Siapa boleh bagi tahu apa nombor titik tengah dia? Macam mana kamu nak dapatkan nombor yang berada di tengah-tengah antara 3 dengan 6? Tak tahu. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apa nombor di tengah-tengah antara 3 dengan 6?
Adi tahu tak? Akil tahu tak? 3 apa? Nombor berapa? 4 dengan 5. 4 dengan 5. 4 dengan 5 dia ada 2 nombor. Bila dia ada 2 nombor dia tak jadi tengah-tengah. 3.5. 4.5. 4.5 ada, 3.5 ada. Okey. Ingat, setiap benda dalam dunia ni tak kisahlah dia dekat bab 13 ke, bab 1 ke, bab 2 ke ataupun dekat semualah, semua benda kamu nak cari titik tengah. Okey, rumah kamu, sekolah kamu. Okey, ni rumah, ini sekolah. Kamu nak cari titik tengah. Ingat formula daripada cikgu. Tambah 2 nombor ni, 1 dengan 2. Tambah nombor 3, tambah nombor 6. 3 tambah 6. Lepas tu bahagi 2. Baru kamu dapat titik tengah. Ni formula titik tengah. 3 tambah 6 kita dapat 9. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2 kita tekan kalkulator kita dapat 4.5. Cikgu, ini rumah saya. Ni rumah kita. Rumah kita sekarang ni berada 5 kilometer. Kita cakap ni contohlah, kita cakap ni 7. 7 kilometer daripada apa. Okey, kemudian ni sekolah kita. Ni sekolah kita. Sekolah kita berada 17 kilometer. Jadi dekat sini kita nak cari antara jarak rumah ke sekolah. Ambil nombor pertama 7 tambah dengan nombor kedua 17 bahagi dengan 2. Itu je. Jadi 7 tambah 17 kita tekan kalkulator bahagi 2 kita dapat 12. Jadi tengah-tengah antara rumah kita dengan kita punya sekolah adalah kilometer ke-12. Itu cara nak cari titik tengah. Tak kisahlah koordinat pun sama. Ingat yang kita belajar kecerunan. Kecerunan. Jarak yang pertama. X kita adalah 3. Y kita adalah 7. Yang belah ni. X kita adalah cikgu buat 5. Y kita cikgu buat dia 9. Okey. Apa formula titik tengah? Ingatlah. Nombor pertama tambah nombor kedua. 3 tambah 5. Lepas tu bahagi 2. 8/2. 8/2 kita dapat 4. Okey, X kita dah 4 dah. Y kita. Ambil nombor pertama tambah nombor kedua. 7 tambah 9 bahagi dengan 2. 7 tambah 9 bahagi 2 kita dapat 8. Jadi titik tengah dia 4,8. Ingat itulah formula titik tengah. Tak kisahlah dia dekat bab koordinat ke, bab jarak ke, bab laju ke, semua kamu boleh pakai formula ni kat mana-mana pun. Jelas? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh. Okey. Jadi, bila kita nak cari titik tengah, kalau kita dapat soalan macam ni, kamu nak cari titik tengah. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena selesaikan dia dalam keadaan macam ni. Okey, nak cari titik tengah. Ingat, kalau daripada tadi kita punya data kita represent one number. Sekarang ini selang kelas, kita panggil selang kelas. Maksudnya dia ada kelas dia, 40 hingga 49. Nak cari titik tengah dekat sini, 40 tambah 49 bahagi 2. Kamu tekan je kalkulator 40 tambah 49 bahagi 2, kamu akan dapat titik tengah dia 44.5. Sama juga dekat belah bawah. 50 dengan 59. Ambil 50 tambah 59 bahagi 2. 50 tambah 59 bahagi 2. Kamu dapat 54.5. Okey. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita nak cari titik tengah. Atira, ada soalan nak tanya Atira? Ya Atira. Ada? Nampak Atira angkat tangan tadi. Okey, habis. Okey, 60 hingga 69. 60 hingga 69. Ambil titik tengah dia. 60 tambah 69 bahagi 2. Dekat sini 60 tambah 69 bahagi 2. Kita dapat 64.5. Sama juga ni. 70 tambah 79 bahagi 2. 70 tambah 79 bahagi 2 kita dapat 74.5. Pattern dia selang 10. Jadi dekat sini tak apa, ambil je. 80 tambah 89 bahagi 2. Kamu akan dapat 84.5. 90
tambah 99 bahagi 2. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 94.5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, kalau soalan tu minta min, macam mana kamu nak buat? Formula min bila ada kekerapan. Boleh bagi tahu cikgu apa formula min bila ada kekerapan? Cuba ulang balik. Jumlah. Okey, apa dalam kurungan? Data darab kekerapan. Okey, data darab kekerapan. Jumlah data darab kekerapan bahagi dengan apa? Jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan. Jadi kalau dekat soalan macam ni, ini data kita. Titik tengah kita akan jadi data kita. Ini kekerapan kita. Rasa-rasa untuk soalan ni, kamu boleh tak nak cari min dia? Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab kamu ada data dia ni, data dia 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. Ada data dia. Kekerapan. Kekerapan ada dekat sini. Bahagian ni semua kekerapan. Ada kekerapan. Jumlah kekerapan. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Jadi kita cari macam awal-awal kita cari tadi. Sebab tu cikgu refresh balik yang awal-awal tu cara nak cari min. Dia ada formula dia. Formula dia dia tulis macam ni tau. Formula dia tulis macam ni. Fx bahagi dengan F. Okey, sama je. Ini maksudnya jumlah. Ini maksudnya jumlah. F tu apa? F tu maksudnya dia punya kekerapan. F ni adalah sama dengan kekerapan. X tu apa? X tu adalah data. F tu apa? F pun kekerapan. Ni jumlah. Jumlah kekerapan. Itu cara baca yang soalan tunjuk benda ni. Cikgu tak nak kamu confuse. Benda yang sama je kita buat daripada awal-awal. Tiba-tiba dia bagi formula. Terus kamu tak boleh buat. Jangan macam tu. Sebab soalan dia soalan yang sama je. Jelas ke semua? Boleh faham ke ni? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu ada lagi 9 minit. Kita tak buat calculation dah. Cumanya cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Contoh macam ni cikgu tunjukkan. Cikgu tak cari nilai min. Tapi cikgu ajar kamu cara nak cari nilai min. Benda yang sama. Jangan kamu pening tiba-tiba dia bagi formula ni. Ingat satu formula. Kalau dia tak ada. Kalau dia ada kekerapan. Ingat betul-betul formula min ni. Jangan pening. Jangan pening. Tak tahulah macam mana F, nak cari F, nak cari X. Cari F tu macam mana? Ingatlah apa yang cikgu. Kenapa F? F ni kekerapan dalam bahasa Inggeris frekuensi. Frekuensi. Jadi F dia ambil sempena F. Cikgu harap jelas lah. Habis dekat situ. Jadi kamu boleh cari min dekat sini. Kamu boleh sangat nak cari min dekat sini. Habis. Ada soalan tak nak kat sini nak tanya cikgu? Ada. Tak ada Kalau ada tanya je tau. Jadi daripada sini kita pergi kepada Zarif, ada soalan nak tanya? Cikgu, untuk soalan tu kalau nak cari mod boleh ke? Boleh. Sangat-sangat boleh. Rasa-rasa mod dia dekat sini apa data untuk mod dia? Kekerapan apa yang paling tinggi dekat sini? 70, 79. 70 hingga 79. Jangan ambil markah dia. Mod dia adalah 74.5. Jadi untuk nilai mod jangan ambil 70 hingga 79. Kalau dia tanya selang kelas, kita ambil 70 hingga 79. Tapi bila nak jawab mod dia apa, kita boleh jawab 74.5. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Kalau tengok kat sini kan. Kenapa dia tak cakap mod je? Kalau dia cakap mod sahaja, 130 hingga 134, mod dia adalah 132. Tapi sekarang, bila dia dalam keadaan selang kelas, jadi kamu, kalau dia tanya kelas bagi mod, kamu kena jawab dalam bentuk kelas. Kalau dia minta mod, kamu kena jawab dalam bentuk titik tengah dia. Pastikan kamu jangan tertukar benda tu. Jelas? Jelas. Alright tak alright? Jangan nak dengar suara sikit. Alright tak alright? Alright.
Okey, kalau dekat sini, macam mana nak baca batang dan daun ni? Siapa tahu? 42. Macam mana nak baca 42 ni? 42. Iya, 42. Macam mana nak baca 51 ni? 51. 51. Jadi apa? Batang adalah puluh dia, daun adalah sa dia. Nak baca yang ni? 67. Nak baca yang ni? 68. Nak baca yang ni macam mana semua? 73. 73. Ada berapa 73 dekat situ agak-agak? 3. Ya, ada 73. Ada 73. Itu cara baca dia. Okey, yang belah bawah tu ada nombor berapa? 80 berapa? 82. 82. Lepas 82 ada apa? 84. 84. Lepas 84 ada apa? 86. 86. Okey, kamu tengok data dekat depan ni. Kamu tengok data dekat depan ni. Kalau cikgu minta kamu cari mode, mean, median, kamu boleh buat tak? Boleh. Boleh. Kita dah belajar awal-awal tu. Kita dah belajar yang awal-awal tu. Jadi sebab itulah yang bawah ni cikgu tunjuk cara. Cikgu tunjuk dia punya cara. Ada soalan nak tanya dekat batang daun? Tak ada. Ya. Okey, kalau ada tanya cikgu Okey, jangan malu-malu tau nak tanya tau. Jangan malu-malu. Oh, ada nak tanya soalan kejap Ada nak tanya soalan. Lain seluk. Maaf cikgu. Okey, lambat sikit. Okey, tak apa. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan ni. Kita pergi kepada soalan ni. Ini kita panggil dia bar chart. Bar chart ataupun carta palang. Palang tu kan tiang gol kan. Kalau bila kamu sepak bola, aduh, kena palang maksudnya kena tiang. Jadi ni bar chart. Okey, bar chart. Dekat sini bilangan ni pasal kekerapan. Data ni RM belah bawah ni adalah tentang data. Okey, tolong cikgu keluarkan duit poket untuk RM kosong. Duit poket untuk RM kosong, kekerapan dia berapa? 4. Okey, jadi kita keluarkan macam ni. Data kita untuk yang pertama RM kosong. Kemudian kekerapan dia berapa? Kekerapan dia berapa kat situ? 4. 4. Sebab apa 4? Sebab dia jatuh tepat dekat sini. Kita boleh nampak dia 4. Okey, RM1 ada berapa kekerapan dia? 16. 16. Okey, RM2 ada berapa kekerapan dia? 12. 12. RM3 ada berapa kekerapan dia? 8. 8. Jadi dekat sini, kalau cikgu buat data dia, kosong tu ada 4. 0, 0, 0, 0. 1, 16 tu ada 1. 16. 2 ni ada 12. Okey, kamu tulis. Kamu tulis kat sini. Kamu tulis. Tak apalah. Kalau macam ni, kamu kena cari dia punya kekerapan. Okey, kalau dekat sini, data dan kekerapan. Data dah ada. Nilai kekerapan dah ada. Kamu boleh tak nak cari mode, median dengan mean dia? Boleh. Boleh. Okey, cikgu tanya. Mode dia apa dekat sini? 1. Ya. Kenapa kita cakap dia 1? Sebab 16 Ya. Kekerapan dia paling tinggi. Jadi dekat sini mode dia 1. Jadi semua tu kamu boleh cara. Kamu boleh cari dia punya mode, median dengan mean. Okey, jelas ke untuk carta palang? Boleh faham? Jelas. Faham. Okey. Ada soalan tak nak tanya untuk carta palang? Tanya je. Tak ada Okey. Okey. Ini kita panggil dia plot titik. Kosong tak ada, 50 ada 2. Cikgu tulis 50, 50. 100 ada 1, 100, 100. 200 ada 3 titik, maksudnya kekerapan dia ada 3. 200, 200, 200. 250 ada 4, 250, 250, 250, 250. Kemudian 300 tu ada 1. Dah selesai kat sini. Cikgu tunjuk ni, kamu boleh tak nak cari mode, median dengan mean dia? Boleh. Boleh. Boleh.
Yang dekat sini untuk titik ni adalah dia punya kekerapan. Jelas ke untuk plot titik? Boleh faham plot titik? Boleh. Okey. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan di bawah. Okey, soalan ni tak apalah, dia sama je macam tadi semua. Okey, nak cari kelas yang kuis A dengan kuis B, manakah mempunyai kuis yang terbaik, kita cari min dia. Kita cari min dia. Macam kenapa cikgu cari min? Contohlah, cikgu ada 2 orang. Nama dia B. Dia ambil exam matematik. Okey, exam matematik kertas 1. Untuk kertas 1 dekat A ni dia dapat 40. Okey, dekat B ni dia dapat 20. Untuk kertas 2 dia dapat 50. Untuk B ni dia dapat 70. Jadi nak cari yang lagi bagus, cari min. 40 tambah 50, jadi bahagi 2. 20 tambah 70 bahagi 2. 40 tambah 50 90. 90 bahagi 2 dapat berapa? Ah, 90 bahagi 2 dapat berapa? 45 kan? 45. 45. Okey. Jadi dekat sini 20. Alah, ni 90 juga. Cikgu ubah data. Okey, cikgu ubah data. Yang ni cikgu bagi dia 30. Okey, 30 tambah 70 kita dapat 100. 100 bahagi 2 kita dapat 50. Jadi B is better. Tu kalau kita nak tahu data mana yang lagi baik. Kita cari dia punya min. Jelas ke semua untuk hari ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Sebab itulah kamu tengok sebab itulah cikgu awal-awal cikgu terangkan betul-betul bahagian ni. Cikgu terangkan betul-betul bahagian ni. Nak cari min, mode, median tanpa kekerapan. Lepas tu cikgu pergi balik. Cikgu terangkan betul-betul nak cari mode, min, median kalau ada kekerapan. Ni yang pertama, ni yang kedua. Sebab apa? Sebab bila kamu faham 2 benda tu, kamu boleh selesaikan semua jenis data. Kamu boleh cari mode, min, median, tak kisah dia bagi dalam bentuk apa pun. Okey, alright tak alright semua? Alright. Okey, bagus. Cikgu harap jelas lah. Okey, jadi sekarang dah pukul 2.31. Cikgu harap jelas lah explanation cikgu. Nah, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu Okey ke semua? Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk tengah hari ni. Selamat berehat, selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Okey, waalaikumsalam. Sama-sama semua. Terima kasih, cikgu. Okey.